Macam mana nak download data daripada bursa, harga-harga saham semua ni ke dalam kita punya Excel secara automatik. Kalau kat sini kita tengok ada 19 pages, takkanlah kita nak copy satu-satu kan untuk buat analisis dalam Excel. Benda tu mungkinlah makan 10 minit, 15 minit. Actually kita boleh download data ni secara automatik dengan menggunakan Python. Anda bersama dengan saya Pishad daripada pishad.com, dan dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita boleh automate part copy data daripada website ke dalam kita punya Excel. Okay, sebelum kita mulakan ada beberapa software lah yang kita kena install dalam kita punya laptop ataupun PC. So first sekali anda perlu download Python dululah. So saya punya assumption anda menggunakan Windows, so anda download untuk Windows. Dan untuk installation Python ni senang saja, anda klik yes, next, okay, dah. Seterusnya software yang anda perlukan adalah text editor ataupun IDE. So saya sarankan kepada anda untuk download PyCharm versi community. Ia adalah percuma, okay. Kalau rasa banyak sangat duit, bolehlah download versi premium. Seterusnya anda perlukan CMDIA. CMDIA ni adalah console emulator untuk Windows, sebab by default terminal Windows ni agak tak best. So kalau kita guna CMDIA ni, tengok dia ada colourful sikit lah, sedap mata memandang. So versi yang anda perlu download adalah anda perlu download versi mini. Okey, itu saja 3 software yang anda perlu ada dalam laptop anda. Okey, selepas anda download CMDIA tadi, anda extract dan anda buat satu folder. Macam saya buat folder scraper dalam directory www, dalam folder Laragon, dalam D drive. Kita akan check dulu sama ada Python kita tu installation dia betul ke tak. So anda boleh run command Python. Okay, so dekat sini saya dah install Python 3.9.0 lah. Okay, so maksudnya installation Python saya adalah tepat. Kalau korang ada masalah kat sini, korang just drop kat komen. Kita boleh troubleshoot sama-sama lah. Okay. Okay, kemudian anda perlu buka folder projek anda ni dalam PyCharm. So saya dah buka PyCharm kat sini dan ada folder scraper. So untuk dalam folder ni kita create satu file lah, nama dia scraper.py. Okay, scraper.py ni adalah satu file Python lah. Okay, so apa kita nak tulis kat sini? Kita tak nak tulis kod lagi. Kita akan cuba memahami dulu macam mana proses scraper ni berlaku. So dekat laman web bursa ni, apa yang script kita akan buat adalah dia akan pergi ke URL ni. Dia akan select HTML code mana yang kita nak extract. Kemudian kita akan loop semua page yang ada kat sini. Dan kemudian selepas kita extract semua data, kita akan save kepada CSV file dalam kita punya laptop. Okay, jadi sekarang kita nak macam mana nak run file Python ni sebenarnya. Jadi untuk run file Python, kita cuma type command Python dan nama file kita tadi. Okay, so sekarang ni sebab file kita kosong, jadi macam tak ada apa-apa lah yang berlaku. Macam mana nak tahu betul ke Python ni run kan? So kita boleh buat satu test lah untuk print satu text. Okay, save dan kemudian kita run sekali lagi. Tada. Okay, so maksudnya dengan menggunakan command Python dan argument dia adalah nama file yang kita nak run, so dia akan execute whatever script, whatever command code yang ada dalam file Python tersebut lah. Okay, seterusnya kita akan set up Python virtual environment untuk kita punya projek
terlebih dahulu. So kita run python-m vnv dan nama folder yang kita akan create adalah vnv. Okay, bila kita listkan, so kita ada kita punya script dan folder vnv. So macam mana nak activate virtual environment untuk Python ni? Activate. Okay. So sekarang kita dah activate virtual environment untuk Python. Kalau anda perasan dekat sini, kita punya terminal dah ada perkataan lain, iaitu vnv, virtual environment. Okay, so apa-apa package yang kita install daripada saat ini tidak akan mengganggu setting untuk Python dalam projek yang lain lah, sebab dia khusus untuk projek ini sahaja. So sebelum kita teruskan untuk kita punya coding, kita kena install 3 package terlebih dahulu, iaitu request, Beautiful Soup dan Pandas. Untuk proses installation, just type python-m pipe install request Beautiful Soup Pandas. Okay, so sekarang kita dah install package yang diperlukan. Jadi kita akan test lah import package ni ke dalam kita punya scraper file tadi. So kalau anda perasan dekat sini, dah ada satu directory. Dalam directory virtual environment ni lah semua script-script yang kita guna dia akan simpan kat sini. So dia tak ganggu projek Python yang lain, kalau anda ada lah. Okay, so macam mana nak import package yang kita dah install tadi? Okay, kemudian okay. So kita dah import 3 package yang diperlukan. So kita boleh cuba run file ni terlebih dahulu dekat terminal. Okay, kalau anda perasan kat sini kita ada error. Sebab apa error ni? Error ni menunjukkan NumPy punya package tak compatible dengan kita punya Python. Jadi kita perlu downgrade kita punya NumPy package. Python-m pipe install NumPy versi 1.19.3. Okay, so sekarang ni kita dah downgrade. Kita boleh run sekali lagi. Okay, so tak ada apa-apa masalah. Jadi maksudnya kita dah boleh guna package ni dengan tanpa ada masalah lah. 3 package ni. Okay. So seterusnya kita akan buat satu function. Function ni akan kita gunakan untuk web scraping lah. Dan function ni akan terima argument pertama URL, argument kedua page number, start daripada page mana untuk dia mula, dan last page. Kalau ikutkan website bursa tadi ada 19 page, so kita akan supply 1 hingga 19 lah. Kalau korang nak extract 1 sampai 5 pun tak ada masalah. Okay, so kita akan gunakan package Beautiful Soup.
kita akan prepare header terlebih dahulu. Okay, so macam mana nak dapatkan detail user agent ni? So anda boleh pergi ke website whatismybrowser.com, detect what is my user agent. So ini adalah saya punya browser user agent. Kalau korang guna browser lain, Firefox ke ataupun Chrome yang different version ke, akan berbeza sedikit lah kat sini. Tak ada masalah. So saya copy paste kat sini. Okay. Kemudian kalau anda perasan dekat sini macam mana dia punya struktur URL dia. URL, kemudian ada per page sama dengan 50 dan page equal to 1. So 1 ni adalah dia punya pagination lah. Contohnya kalau saya pergi ke page 2, dia akan tukar jadi nombor 2 kat sini. So dalam kita punya code, kita boleh buat URL okay, so macam mana nak buat get request kepada website Bursa. Dan kita akan gunakan package SOAP untuk parse HTML code dekat website Bursa ni. Okay, so kita dah dapat SOAP ni. Macam mana ni SOAP ni nak tahu HTML tag apa yang dia perlu collect, yang dia perlu simpan dalam kita punya table. So kita akan pergi ke website Bursa. Kita akan inspect HTML code dia. Contohnya dekat line ni. Okay, so untuk line 51 ni, dia bermula dengan tr class out id data -1. Okay, so semua row yang ada data stock ni adalah id data -1. So kita akan capture data -1 ni dalam kita punya SOAP tadi. Okay, so semua row dekat sini dia akan simpan sebagai satu list lah dalam table ni. So table ni adalah satu collection, satu list. So untuk extract, contohnya kita akan extract nama, harga dia dengan dia punya volume. Let's say kita nak 3 kolom ni saja dahulu. Okay, so anda perlu buat for loop. Okay, so nama
Okay, sebab dia adalah satu list, so kita letakkan I. Okay, dekat sini number column. So dalam programming, index dia start daripada nombor 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. So ini kolom yang pertama tapi index dia 0. So 0, 1 untuk nama adalah 1, 2, 3, 4 untuk harga 4, 5, 6, 7, 8 untuk volume 8. 1, 4, 8. Okay, 1. Okay, untuk dapatkan teks. Okay, saya save. Jadi macam mana nak save dalam CSV file tu? Benda kod baris yang seterusnya kita perlu escape lah daripada function scraping atas tu. So kita akan buat data. Okay, so kita ada nama, price dan volume. Okay. Okay, kalau anda perasan kat sini variable ni jadi color merah sebab kita tak ada declare lagi variable ni. So variable ni kita akan letak dekat sebelum function scraping ni. Okay. Jadi selepas kita dah dapat extract, kita akan assign kepada array yang kita baru declare saja tadi. Okay, macam mana nak save data ni ke dalam CSV file? So kita akan gunakan data frame daripada package Pandas. Okay, dan CSV. Okay, nama file. Okay, so sekarang ni kod kita dah hampir siap lah. Cuma dekat sini kita baru buat untuk first page saja. Kita tak buat lagi dia looping dekat pagination. So kita akan try terlebih dahulu. Oh, kita tak panggil lagi. Kita
Jadi dekat sini kita akan panggil function yang kita dah tulis tu, dan argument pertama adalah URL, kedua page number dan ketiga last page. Okay. Okay, siap. So kita boleh cuba run. Okay, so anda perasan kat sini kita dah ada output.csv. Okay, saya cuba buka guna Excel. Nama dan price. Oh. Okay, kita boleh close terlebih dahulu dan kita rerun sekali lagi. Yes. Okay. So anda perlu letakkan strip function kat sini. Sebab dekat website bursa, dekat nama dan nama. Ya, dekat kolom nama ni ada banyak lagi HTML tag, so dia tak properly captured. Okay, so sekarang macam mana kita nak buat looping untuk next pagination? Okay, untuk kita buat dia loop pagination tadi, kita akan buat recursive function. So selepas dia habis satu iteration dekat for loop, kita akan buat increment untuk page number tambah 1. Kalau page number ni masih lagi kurang daripada last page, kita akan panggil lagi function yang sama. Okay. Jadi dia akan, contohnya dekat sini saya dah update function 1 hingga ke page yang ke-10. So mula dengan page pertama. Selepas habis page pertama, page number ni akan jadi nombor 2. So 2 masih lagi kurang daripada 10. So dia akan masuk lagi ke function scraping ni, dan begitulah sampai page yang ke-10. Dan apabila 10 campur 1 jadi 11, dan 11 lebih besar daripada 10, so kita akan break dekat sini lah, dan kita akan save output ke dalam output.csv. Okay, kita akan cuba run. Okay, tak sampai 10 second pun saya rasa. Ya, jadi dekat sini kita boleh tengok lah data daripada page 1 sampai ke page yang ke-10.
Okay, itu saja daripada saya. Kalau anda suka tutorial ni, anda boleh klik like dan subscribe channel ni untuk follow video tutorial saya yang akan datang. Kalau ada soalan boleh drop dalam komen. Terima kasih. Bye bye.